Suara saya boleh dengar? Suara saya boleh dengar kan? Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey, boleh bersedia dan buka kamera, masing-masing boleh buka kamera. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk baru iaitu tajuk bab 7, Pelan dan Dengarkan. Okey, kita bincang dulu homework yang minggu lepas. Homework minggu lepas nombor 1AB, 2AB kan? Bahagian C yang ni 1AB, 2AB. Okey, so nombor 1 rasa macam dah bincang kan? Okey, yang ni ada. So nombor 1, dalam rajah di bawah, KLM ialah tangen kepada bulatan pada L. Lengkapkan petak kosong yang berikut. Okey, so kalau soalan macam ni, kita nak cari sudut A. Nak cari sudut A dekat sini kan? A dekat sini. So nak cari A dekat sini maksudnya kita kena tengok dia adakah lengkuk yang sama atau tangen yang sama. Kita nak guna sudut tu, adakah sudut yang pada lengkuk yang sama ke atau sudut dekat tangen yang sama. Kan? Okey, so kalau kita tengok dekat sini A ni, nilai A ialah berada pada lengkuk dekat sini kan. So ada tak lengkuk yang sama dengan dia? Tak ada kan? Okey, tak ada. So A tu biar dulu. Okey, lagi lepas kita tengok lengkuk, kita tengok tangen dia. Lengkuk kalau kita tengok dekat sini A tu, lengkuk A so tak ada sama dengan lain kan, lengkuk dekat sini. So ada tak dia pergi dekat yang lain? Tak ada kan? Okey, lengkuk tak ada. So tengok pada tangen. Okey, kalau kita tengok pada tangen dekat sini, tangen ni sini kan? Okey. Ingat pada tangen tu. Awak kena sentiasa ingat apa yang awak belajar. Kena sentiasa study lah maksudnya. Okey, kalau A ni tangen kita dekat sini. Ni tangen kita KLM. KLM ialah tangen kita. So kalau sini sudut 51 maka A kita ialah 51 kan. A kita ialah 51. Okey, semua dapat yang sama ke hari tu? 51. Okey, betul. A dapat A 5. A jap. A 65. Ya. Okey, sorry. Okey, untuk A tu, okey, sini tangen kita. So kalau A dekat sini, kita tengok dia akan sama dengan dekat sinilah. 32 sama dengan, okey, kalau kat sini 33 tambah dengan 32.
65 kan. So depan dia ni kat sini. So depan dia tu maksudnya sini, depan dia tu sini kan. So situ adalah 65 lah. Maka A tu ialah 65 darjah. Okey, untuk B, kalau tak di tangent mungkin kita boleh tengok tangent juga, memandangkan kita ada KLM tu adalah tangent. So kalau kita tengok B dekat sini, B sini kan, B sini. So bentuk B tu segitiga yang ni kan. So 32 lah sama dengan B. Okey, B dapat 32. Okey, B 32 sama dengan B. Okey, C dekat sini. So C 51 sama dengan C 51. Okey. Lepas tu D. Untuk D, okey, D dekat sini. So D dekat sini ni bentuk kita ada 1, 2, 3 segitiga dekat sini. So kalau segitiga dekat sini maksudnya sinilah D akan sama dengan sini. 51 sama dengan 51 tambah 20. D dapat 71. D awak kena dapat 71. Okey. Seterusnya soalan B, 1B. Dalam rajah di atas ABCE ialah sebuah segi empat selari. Tunjukkan bahawa AD sama dengan AE. Okey, so kat sini saya tunjukkan AD sama dengan AE macam mana. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, sini dia bagi tahu dia adalah segi empat selari. ABCE ialah segi empat selari. Maka sudut dekat AEC dia akan sama dengan BC ni kan, dia akan sama dengan sini. So kalau dalam ni pun dia akan sama dengan ADC. Okey, ABC dia sama dengan ADC. Berlawanan dua tu kan, kalau kita belajar dalam tajuk ni lah, tajuk yang bab 6 ni. Sini sudut bertentangan dia tu sama. Okey, yang ni sama. Dengan syarat segi empat tu dalam bulatan. Okey, sama. Dan kalau segi empat selari, memang yang ni pun dia akan sama. Sudut dekat sini dia akan sama. So kalau sama, maksudnya ABC yang ni, AEC yang ni sama dengan ADC yang ni. Sudut AEC sama dengan ADC. So panjang dia pun samalah kalau panjang. Panjang dia pun samalah sebab sudut dia sama. Okey. So seterusnya nombor 2, jika sudut DAE ialah 16 darjah, cari ABC. Cari sudut ABC. Okey, sudut DAE ialah 16 darjah dekat sini. Okey, sudut DAE ialah 16 darjah. Sini 16 darjah. So cari sudut ABC kat sini kan. So nak tahu sudut dekat sini, ini adalah bentuk segitiga sama kaki. Sebab dia kata AE tu sama dengan AD. Sama kaki lah. So kalau sama kaki maksudnya 180 tolak 16. Kena tolak dekat sudut dekat sini. 180 tolak 16 bahagi 2 dapat 82. So sini 82, sini pun 82 kan. 82, 82. Lepas tu okey, sudut dekat ABC. Okey, kita belajar kalau selari kan sama kan tadi. Yang tadi selari tu sama. Kalau sini 82 maka depan ni pun 82. Okey, sudut AEC sama dengan sudut ABC. So dia adalah 82 darjah lah. Okey.
Okey, seterusnya nombor 1B, 1, okey 2A. Dua A rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. EF ialah diameter bulatan itu. E ke F ialah diameter bulatan. Diberi HK dan LK. HK dan LK ni ialah tangen kepada bulatan. Maksudnya sini ni 90 darjah lah tu. Kalau dia kata tangen, maka bentuk tu ialah 90 darjah. Okey, sorry. Kita pergi pada dua soalan. 2A ni soalan dia. 2A yang ni soalan dia. Rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 10 cm dan pusat O. B dan C ialah titik ketangenan. B dan C ialah titik tangen. OCD ialah garis lurus. Cari panjang AB. Cari panjang AB. Oh, dia nak panjang AB yang ni. So, kita nak tahu panjang AB tu maksudnya kita perlu tahu apa ni, sini 10 kan. Sini kalau 64 maksudnya kalau sini sama, sini sama ni. Sini sama kan, 10 kan sebab dia adalah jejari sebab tu dia sama, 10. So kalau sini sama maka sini pun dia akan samalah. Dua ni dia akan sama. Jadi macam bentuk lelayang lah. Bentuk kad tu kan. Yang ni dia akan sama, dua ni akan sama. So bila dua ni sama, maksudnya kita sudut dekat sini dia membahagi dua. Sudut dekat sini dia membahagi dua. Kalau 64 maksudnya bahagi dua, 64 bahagi dua dapat 32. So sudut dekat sini 32, sudut dekat sini 32. Macam tu. Okey, lepas tu dia kata AOB tu ialah AB kan. AB tadi ialah garis tangen. So sini 90 darjah lah. Sini 90 darjah. So kita nak tahu panjang AB dekat sini. Okey, sudut dah tahu 33. Ni apa depan dia kan? Ni garis depan dia. Panjang garis di hadapan bertentangan dengan sudut 32 darjah. Maka, okey, soh cah tawa kita guna O. O. T, tangen 32. Tangen 32. O kita 10. AB yang kita nak cari. So nak tahu AB sama dengan 10 per dengan tangen 32. Dapat berapa? 16.003. 16.003. Ya. Okey. So itulah jawapan dia. Ada semak tak sama dengan belakang tak? Belakang bagi 16 je. 16. Ada. Okey, tak apa. Boleh Okey. je mana-mana. Boleh, betul. Masih lagi betul. Okey, seterusnya nombor 2 panjang OD. Okey, nak tahu panjang OD, OD dekat sini. So sini 10, nak tahu CD. Nak tahu CD. Okey, sini 32 kan? Sini 32, sini 90 darjah. Ini 90 darjah ni sebab sini ni adalah tangen. So yang ni 90, maka sini 90, sini 90, sini pun 90. Okey, kalau sini 90, sudut dekat sini, okey kita boleh tahulah kan. Macam mana nak tahu dekat sini? Okey, so sini 64. Kalau sini 64, so depan ni mesti 180
tolak dengan, sudut dekat sini ialah 180 tolak dengan 64. Dapat 116. So dapat 116 kan. Jadinya, sekejap. Okey, sorry. Tak perlu cari titik, tak perlu cari sudut dekat sini. Awak boleh guna sudut dekat sinilah, sudut dekat sini. Kalau sini 90, sini pun 90 sebab dia garis lari. So kalau sini 90, sini 64, so 90 tolak 64. So dapat 16 kan? 16. So sini 26 darjah. Sudut dekat sini 26 darjah. Maka kita boleh carilah kan. AB tadi 16.003 ataupun awak ambil 16 pun boleh. 16.003, lepas tu sini dapat 20 darjah. Sudut dapat 20 darjah. So kita nak tahu sekarang sini kan. Nak tahu sini apa, berapa kat sini. CD tu nak tahu, kita nak tahu CD berapa. Jadi untuk tahu CD, sudut dekat sini, tepi dia ni berapa? 16.003 jugalah. So kalau sebelah dia tu maksudnya A lah. So cara awak tu kita akan guna A. A dengan bertentangan dengan dia, bertentangan dengan sudut. So apa tu? O dengan A kan? O dengan A. So kita guna tawa. So tawa. So tangent 26 darjah sama dengan O kita CD, A kita 16.003. So awak cari CD kita berapa? CD kita dapat berapa nilai? Sifar 0.2. 8. Sifar 0.28. Sifar 0.028. Sifar 0.028. Okey. So, maksudnya, lupa nak bagi tahu. CD tu maksudnya 16.003 tu darab dengan tangent 26 lah. Dapat jawapan 0.028 Okey. So selesai panjang OD. Kemudian soalan B. Soalan B. Salah cikgu, 7.8. Darab dengan tu. Dapat 7.8. 16.003 darab dengan tangent 26. 7.8. 7.8. So DC dapat 7.8. So kalau dia nak panjang OD jadi 10 tambah 7.8 lah dapat 17.8. Okey, boleh? Seterusnya soalan B. Soalan B, kita baca soalan. Okey, dua buah bulatan masing-masing dengan pusat M dan N.
Okey, garis lurus ABCD merupakan tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan itu. Pada titik B dan C diberi jejari bulatan besar ialah 9, okey MB tu 9 dan BC ialah 13. Cari sudut BMN. Okey, sudut BMN. Okey, so BM dia nak tahu dekat sini kan. Jejari kita 9 cm. Ini B ke C 13 cm. Dan N dekat sini sudut dia bagi 100. Okey, 100. Dia nak tahu sudut dekat BMN. Okey, baik. Okey, so kita kena tahulah yang dekat tangen wajib 90 darjah. Yang dekat tangen wajib 90 darjah. Maksudnya sini 90, sini pun 90. Okey, yang dekat B dengan C tu sini 90 darjah, sini 90 darjah. So ni adalah bentuk segi empat. Okey, ni adalah bentuk segi empat. BMNC tu ialah bentuk segi empat. So kalau bentuk segi empat, okey, sudut pedalaman dia wajib 360 darjah lah. Okey, so kita ada 90 darjah tambah 90 darjah tambah 100. Okey, so tambah dengan sudut BMN ni ialah 360 darjah. So nak tahu sudut BMN, just tolak je lah. Okey, 200, 90, 90, 100. So sini kita dapat 100 tambah 180, dapat 280 kan. So lepas tolak kita dapat jawapan 80 darjah. Okey, so sudut BMN kita ialah 80 darjah. Okey, 2 markah dekat situ. Pendek je sebenarnya. 2 markah juga dia bagi. Asalkan ada yang tolak tu ada, jawapan last ada. Okey, yang tolak ni dia tak kisah sama ada awak nak tulis 280 ke atau awak nak tulis 360, tolak 90, tolak 90, tolak 100. Pun boleh juga. Okey, next. Jejari bagi bulatan yang kecil. Jejari bagi bulatan yang kecil. Sini 9, sini dia nak tahu sini berapa. Dia nak tahu NC tu berapa panjang dia. Panjang NC. Okey. Okey, garis BC tu ialah tangen kan. Dan MB dengan NC tu maksudnya dia tu radius lah kan. So kita boleh kata dua ni adalah selari. Okey, dua ni adalah selari antara satu sama lain. Dia adalah selari. Maka kalau tu selari, tapi yang ni dua ni tak selari lah. Dua ni tak selari Dua ni tak selari. Yang tepi ni je selari. Okey, so nak tahu jejari kan. Okey, kalau selari maksudnya lagi satu kita boleh buat
Tangent ni kan 90 darjah, sini 90 darjah. Maka kita boleh bentukkan segitiga. Segitiga bersudut tegak. Okey, macam ni lah maksudnya. Macam ni. Ni. So, sini berapa? Segitiga dekat sini. Okey, kalau sini sudut 100. Sini 13. Okey, nak tahu panjang NC kan? Tangent Oh, okey. 80 dengan 13 per M. Okey, ya betul. Sekejap. Okey, sorry. Kita back balik. Kita tak boleh nak guna tangent sudut yang 100, kita boleh guna sudut yang 80 dululah. Awak bayangkan kita ada segitiga ni. Ni kan segitiga ni, awak boleh guna yang ni. Macam ni. Betul tak? Yang ni kan? Kita boleh guna segitiga sudut tegak yang ni. Di mana segitiga dia kat sini lah. Lepas tu, lepas tu kita cari sudut yang dekat sini. Kita cari sudut ni dah tahu dah 80. Kita cari panjang kat sini berapa? Panjang kat sini. Panjang kat sini berapa? Panjang yang garis tu berapa? Sedangkan sini dia dah bagi 13, sini dah bagi sudut. So kena cari panjang kat sini berapa. So soh cahtawa, guna soh cahtawa, okey, sudut dekat sini 80. Ni kiranya O dia lah kan. Yang depan tu kiranya O dia. Lepas tu yang ni tepi dia kan A. O dengan A. So kita akan guna tangent. Okey, tangent. Tangent T O kita ialah 13. A kita ialah tawak. Okey, tawak. A kita yang kita nak carilah. Letaklah sebagai apa-apa. X ke sama dengan 80 darjah. Okey, sorry saya terbalik. Tangent 80 darjah sama dengan 13 per X. So nak tahu X ialah 13 bahagi tangent 80 darjah. X bahagi tangent 30 darjah. So dapat nilai berapa X ni? 2.29. 2.29. Betul tak? Bukan 3 terus? Ada 3. 13 bahagi tangent 80. 2.29. Okey, bolehlah 2.29. 2.29. So nak tahu NC, maksudnya awak just tolak je lah. 9 tolak dengan 2.29. So dapatlah panjang NC. 9 tolak 2.29, 6.71. Ataupun kalau awak ambil bunda, jadi 7 lah. Tapi okey, apa-apa better kita buat, kita ambil perpuluhan lah. Kita tak tahu soalan nak macam mana kan. Kalau ada perpuluhan, buat perpuluhan. Kalau soalan betul-betul 3, barulah kita pilih 3. Okey. Okey, baik. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, baik. So hari ni kita masuk bab barulah, pelandan dengakan. Dah belajar kan? Semua dah belajar kan pelandan dengakan dekat sekolah kan? Saya belum, Cikgu.
Oh, belum Okey. Pelan dan dengarkan ni dia macam pandangan. Dia berkait pasal pandangan kita, pandangan kita melihat sesuatu objek tu. Kita objek tu contohnya saya ambil bukulah, buku saya ni kan. Sekejap Okey, buku saya ni buku saya ni, ni buku ni kan. So kalau, pelan dan dengarkan ni dia berkait rapat pasal pandangan. Contoh awak lihat pandangan hadapan, katakanlah depan ni kira pandangan hadapan buku. So awak nampak bentuk, segi empat kan, bentuk segi empat. So dia jadi bentuk 2D lah. Daripada buku tu bentuk 3D kan, buku tu bentuk 3D. So kalau dia tanya pandangan hadapan ke, pandangan sisi ke, pandangan belakang ke, atas ke, bawah ke kan. So dia kiranya dia akan jadi bentuk 2D sajalah. Macam yang ni awak nampak dia bentuk segi empat yang ni. Okey. So kalau dia tanya pandangan sisi, katakanlah sebelah sini sisi dia tu. So kita tengok sisi dia kan. So awak nampak tak dia hanya segi empat tepat tu maksudnya dia panjang macam ni lah. Segi empat tepat macam ni. Okey. Kalau pandangan apa lagi? Pandangan atas. Okey, kat sini pandangan atas ni kan. Okey, kalau tengok pandangan atas. So pandangan atas kita ialah bentuk macam ni lah. Ni sahaja, depan ni saja. Tu pandangan atas. So dalam tajuk ni kita akan belajar macam itulah pandangan. Okey, sebagai contoh lagi, contoh yang ni duster. Duster kan. Okey, duster macam ni. So yang ni atas, ni depan. Okey, atas, depan, tepi. Okey. So ni duster ni. Okey, Okey, mengikut duster ni, so kalau awak tengok menerusi pandangan atas saya tunjuklah atas kita. So atas macam ni kan. So daripada bentuk 3D duster ni awak nampak dia adalah bentuk macam ni je lah kan. Bentuk macam apa? Bentuk macam tulang makanan. Makanan yang itulah. Gini macam ni lah kan lebih kurang okey. Saya lukis ikutlah tapi fahamlah kan. Ni pandangan atas untuk objek ni lah. Okey, lepas tu balik kepada kedudukan asal. Pandangan hadapan lah dulu. Okey, sorry. Pandangan atas. Depan, okey depan. Kalau depan ni awak nampak apa? Depan. Cuba tengok. Depan. Awak akan nampak bentuk segi empat. Betul tak? Awak nampak bentuk segi empat. Pandangan depan. Awak nampak bentuk segi empat. Okey. Lepas tu, balik pada kedudukan asal. Pandangan sisi. Sini sisi. Saya letak sini sisi. Nak tengok daripada sini. Okey, so kalau tengok daripada sini, so tengok sisi kita. So nampak apa? Segi empat juga kan? Segi empat dia kecil sikit. Pandangan sisi. Okey. Okey, jelas. Jelas. Faris boleh? So, baru nak belajar ni kan? Okey. Contoh lagi. Ni botol. Ni saya bawa. Botol vitamin Shaklee. Ni kan. Okey. Apa ni? Pergi kepada pandangan atas dululah. Pandangan. Okey, atas. Pandangan atas So atas.
So atas ni. So nampak tak? Okey, so botol ni atas dia awak akan nampak bulatan yang ni kan? Tapi awak nampak juga bulatan yang ni, betul tak? Awak nampak juga benda dia tu. Sebabnya yang bulatan kelabu ni, yang bulatan kelabu ni dia macam dalam sikitlah. Sebab kan botol dia macam ni kan, yang ni gemuk sikit kan, yang ni so sebab itulah kalau pandangan atas tu dia nampak juga dekat sini. Dia nampak bulat yang ni, nampak bulat yang ni. So samalah. Cara kita nak lukis pun dia akan jadi yang botol dekat tudung dia tu, lepas tu satu lagi bentuk dia. Ni pandangan atas. Okey. Next. Okey, pandangan depan lah, pandangan depan. Pandangan depan. Pandangan depan awak nampak dia ni, bentuk dia apa? Bentuk dia lebih kurang macam ni lah kan. Tengok macam straight je lah. So dia jadi pandangan depan. Okey, tengok okey, saya lukis dia ada botol, tudung botol. Lepas tu macam ni. Macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah Okey, lepas tu bentuk ni dia ada tengkuk dia ni. Ni antara tudung dengan botol ni dia macam ada tengkuk dia ni. So tengkuk ni dia ke dalam sikit kan. Tapi kalau awak tengok daripada atas tadi. Okey, tengok daripada depan dulu. Kita tengah buat yang pandangan depan kan. Pandangan depan. So kita dapat macam ni lah. Ni tengkuk dia, ni depan dia. Okey, untuk yang pandangan depan ni tak perlu lukis yang ni lah. Tak perlu lukis botol tutup ni. Maksudnya botol ni kita hanya nampak macam ni. Akan nampak macam ni sahaja. Okey? Macam tu je. Okey, untuk balik kepada pandangan atas balik kepada pandangan atas. Okey, tadi ni satu bulatan kan. Yang bulatan yang dekat dalam tu. Yang dekat dalam. Lepas tu nampak yang putih ni kan. Yang putih ni pandangan bulatan yang kat luar kan. Okey, lagi satu dia ada tengkuk ni, leher dia ni. Dia dekat dalam sikit kan. Maksudnya dia macam ada dia macam ada ni. Bulatan dia tu dia ada lagi satu. Dia ada lagi satu dekat tengah. Dia ada lagi satu dekat tengah antara bawah ni. Tapi kita tak nampak dia. Kita tak nampak dia. Ni yang tengkuk dia tu. Sebab tengkuk dia tu ke dalam sikit. Tengkuk dia ke dalam sikit. Maksudnya dia ada gap. Dia ada gap antara tengkuk yang topi dia ni dengan yang badan dia ni. Topi dia ni dengan badan ni dia ada gap kan. So kalau ada gap maksudnya bulatan dia tu ke dalam sikit. So kalau ada gap kita lukis lagi satu bulatan dengan garis putus-putus lah. Maksudnya kalau kita tengok daripada sini dia tak nampak. Tapi lukisan kena lukis bentuk tu. Okey, faham? Boleh, faham? Okey, lepas tu pandangan apa lagi? Atas, sisi, atas, depan, sisi. Okey. So dekat sini sisi tu samalah Sisi tu sama je lah. Pandangan depan awak pun macam ni, sisi pun awak pun macam ni juga. Okey, sama.
Untuk objek yang saya guna ni, pandangan sisi kita sama. Okay. Next. Bentuk ni apa dia panggil? Selotip Okay, selotip. Okay, saya buat keadaan dia dalam bentuk macam ni. Ni bentuk dia ni. So, ini atas. Ini depan. Ini sisi. Atas, depan, sisi. Okay. So, atas. Atas dia. Atas dia kan. Awak nampak apa? Awak nampak bulatan lah kan? Awak nampak bulatan yang ni. Sini kosong. Sini kosong. So, nampak bulatan yang ni. Lepas tu, dekat luar yang ni. Kan? Bentuk objek tu. So, yang ni akan ada dua jugalah. Dua bulatan. Kena guna garis penuh sebab nampak. Kita nampak benda tu. Kalau dia tak nampak, kita lukis putus. Jarak dia tu tak jauh sangat kan. Okay, lukis. Macam ni. Okay. So, ini untuk pandangan atas. Lepas tu pandangan depan. Yang ni pandangan depan. Apa awak nampak? Adakah awak nampak permukaan yang melengkung ke bentuk yang apa tu? Jadi segi empat. Awak akan nampak bentuk segi empat. Memang dia melengkung sebab dia bulat. Tapi bila kita tengok macam tu je kita nampak dia bentuk segi empat sahaja. Okey, walaupun dia bentuk melengkung tapi apa yang kita nampak ialah segi empat. Pandangan sisi depan, pandangan depan. Okey, lepas tu pandangan sisi. Sisi kat sini, okey. So, samalah Ni pandangan sisi juga. Untuk objek ni sama, okey. Apa lagi objek? Okey, so tapi boleh faham dah lah kan? Macam mana pandangan atas, depan dan sisi. Okay, kita akan belajar 3 tu sajalah. Atas, depan, sisi. Okey, pandangan atas nama lainnya kita tulis sebagai plan. Plan dan dengarkan kan? Plan. Okey, pandangan atas tu dia kita panggil sebagai plan. Pandangan sisi tu sisi lah. Dan atas, depan tu depan juga. Okey, depan, sisi. Pandangan atas kadang-kadang kita sebut sebagai plan. Plan. Pandang. Okey. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam, awak kena tahu apa itu unjuran ortografik. Unjuran apa tu? Unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Unjuran ortogon ni dia berkait rapat dengan satah. Satah tu maksudnya dia macam ada whiteboard. Contoh saya guna buku saya ni. Okey, buku ni sebagai satah. Okey, sebagai satah. So, satah saya ni macam apa ni, straight macam ni je lah kan. Maksudnya dia macam apa nak kata, yang ni pandangan atas, yang ni depan kan. Kiranya yang ni depan. Okey, so dia macam kalau kita letak objek tu kan, kita letak objek ni. So, unjuran ortogon untuk yang ni ialah yang ni. Yang apa awak nampak sebelah atas. Unjuran ortogon ialah apa yang awak nampak sebelah atas. Okey.
Boleh faham? Lepas tu kalau unjaran ortogon tu pula kalau satah saya, okey saya buat macam berdiri macam ni. Ni tadi satah apa, satah mengufuk mengufuk. Mengufuk kan, ni satah mengufuk, okey. Kalau satah mencancang, maksudnya satah mencancang macam ni kan, satah mencancang. So objek saya macam ni, kan. So kalau objek saya macam ni, apa awak nampak ialah segi empat yang ni lah. Unjuran ortogon kita ialah segi empat. Segi empat, okey, boleh faham? Yang ni untuk sudut satah mengufuk. Okey, jap. Satah mengufuk dengan satah satu lagi menegak. Satah mengufuk, satah menegak. Okey. So untuk satah mengufuk kiranya kita ada segi empat tu dia dekat bawah lah. Satah tu dekat bawah. Satah tu dekat bawah. Contoh buku saya tu kan, buku saya dekat bawah. So kalau satah menegak, buku saya akan berada di menegak. Menegak macam ni. Dia tak kisahlah satah tu dalam bentuk segi, tapi dia mesti segi empat lah. Maksud saya segi empat tu tak semestinya segi empat tepat, tak semestinya sama, tak semestinya rhombus ke parallelogram ke kan. Apa segi empat selari ke, yang tu tak kisahlah. Okey, yang penting satah mengufuk tu maksudnya dia bawah, dia duduk bawah macam tu. Kalau satah menegak macam ni. Okey, so kalau satah mengufuk, kalau objek kita contoh contoh yang ni lah, contoh ni kan, selotip lah kan. Objek selotip. So saya lukis selotip macam ni jap. Anggaplah ni selotip So satah menegak juga sama, saya guna satah menegak. Okey, saya guna satah menegak ni, saya guna selotip dengan keadaan yang sama tau. Saya letak macam ni, tadi satah mengufuk macam ni. So satah menegak pun saya guna yang ni. Sama je. Keadaan yang sama. Okey, so untuk satah mengufuk, apa yang awak nampak tu maksudnya ialah daripada atas ni lah. Okey, yang atas ni. Maksudnya, okey, awak belajar normal, betul tak? Awak ada belajar normal ke sebelum ni dalam normal tu ialah 90 darjah. Maksudnya 90 darjah daripada sini. Ni garis kita kan. Ni garis kita. So maksudnya menegak dia tu ialah 90 darjah. Normal lah. 90 darjah tu ialah normal. Macam ni normal. So yang ni normal kita ialah dekat sini. Dia akan jadi bentuk bulat. Okey. So untuk satah mengufuk kita daripada satah dia akan nampak bulat yang ni lah. Dia akan nampak bulat yang tu. Yang atas tu, yang atas. Apa yang kita nampak daripada atas lah kalau satah mengufuk. Okey, dia pergi daripada bentuk bulat ni, dia turun ke bawah ni kan, dia bulat kan. So dia turun ke bawah. Yang ni pun dia turun. So satah mengufuk yang terjadi atas satah ialah yang ni. Dia bergantung kepada atas kita lah, pandangan atas lah, senang faham Okey, untuk
satah menegak. Okey, satah menegak. So kalau satah menegak macam ni, seletik tu duduk macam ni. So maksudnya apa kita nampak ialah segi empat lah. Unjuran ortogon kita ialah bentuk segi empat. Macam yang ni, okey, ni adalah segi empat kita kan. So kalau terbina pun, terbina dekat satah menegak tu ialah bentuk segi empat jugalah. Bentuk segi empat. Okey, boleh faham? Okey, macam ni. So this is the example. Ni unjuran ortogon tu kan. Ni bentuk dia PQRS. So bentuk PQRS tu dia naik ke atas. Ni naik ke atas ni. Dia naik ke atas sampai bucu macam ni kan. Okey, daripada yang atas tu, ni adalah permukaan yang atas ni lah. Ni yang atas dia. Lepas tu, so dia pergi ke satah, dia akan membentuk macam ni. Faham tak? Okey, saya lukislah. Susah sikit. Senang-senang lukis sendiri kan. Okey, ni satah kita. So satah ni satah mengufuk lah kan. Ni satah mengufuk. So objek yang kita ada sekarang ni objek kita. Yang atas tu yang dia bina dekat atas. Okey, dia akan bina objek tu dia akan bina dekat atas. So objek ni macam ni. Dia macam bentuk piramid tu. Dia macam bentuk piramid. Okey, ni bentuk piramid kan. Ni bentuk piramid. So yang ni kalau kita tengok daripada pandangan atas dia, bentuk piramid tu, pandangan atas dia kita akan nampak bentuk yang tajam tu lah kan. Yang tajam tu, yang atas ni tajam tu. Kita akan nampak bentuk yang ada, yang atas tu lah, empat tu. Lepas tu semua tapak tu, dia ada pergi ke bucu atas tu kan. Pergi pada bucu atas tu. Kita akan nampak semua tu. So, kita nak lukis unjuran ortogon tu, kita boleh tarik guna konsep normal. Maksudnya setiap bucu tu kita bawa turun. Okey, kita bawa turun. Okey, yang bucu pun sama kita bawa turun. Okey, lepas tu kita binalah jarak kita bawa turun ni. Awak nak lukis tu awak pastikan samalah. Kalau awak turun yang ni 5 cm maka yang ni pun 5 cm. Pastikan bawa turun yang sama. Lepas tu yang ni, okey, awak gariskanlah. Gariskan. Yang ni awak akan dapat macam ni. Bentuk dia akan dapat macam ni lah. So semua bucu tu dia pergi dekat tengah kan. Tengah tu kita nampak daripada pandangan atas kita nampak. Okay, so satah yang dibina ialah unjuran ortogon dibina tu bentuk macam ni. Okay, boleh? Okay, ini contoh untuk satah mencancang. Satah mengufuk, satah menegak atau mencancang. Menegak atau mencancang.
Ada orang Kelantan tak kat sini? Mencancang tu kalau bahasa Kelantan, caceh. Saya orang Kelantan. Okey, gurauan sekejap eh. Okey, so yang ni yang dibagi ni ialah arah yang mencancang lah untuk satah mencancang atau satah menegak. Okey, so contoh yang ni dia bagi ni satah, objek dia dekat sini. Ni objek kita. So objek kita dia daripada pandangan sisi lah, kalau satah menegak atau satah mencancang ni dia kita tengok daripada pandangan sisi dia. So dekat sini kita akan nampak bentuk yang ni. Depan ni kan. Lepas tu saiz belakang ni lebih besar kan, macam botol tadi lah tu. Macam botol tadi. Yang ni kecil, yang belakang ni besar kan. So kita nampak semua ni lah. Nampak dua bulatan. Sama juga yang ni. Dia akan dapat dua petak. Lepas tu setiap petak tu dia ada garis. So kena gariskan jugalah. Okay. Okay, contoh satu. Satah mencancang ABCD. Okey, ABCD. Satah mencancang ABCD. So bentuk. Okey, jap. Macam ni. Okey, untuk bentuk yang ni, kalau satah mencancang atau satah menegak. Satah mencancang atau menegak. Mana satah dia? A, B, C, D kan? So A, B, C, D kita lukis dari pandangan sisi dia yang ni lah. Yang bentuk yang ni. Ni. Bentuk yang tu lah. So kalau dia pergi ke belakang, okay, kita tarik semua sisi pergi ke belakang. Tarik sini. So nampaknya kita akan dapat bentuk segitiga lah. Okay, satah mencancang. Unjuran ortogon kita. Unjuran ortogon ialah segitiga. Segitiga sini berapa? 6 cm. Sini 5 cm. Sini pun 5 cm lah tu. Okey. Boleh? Okey, next. Satah mencancang, satah mengufuk. Okey, satah mengufuk A, B, E, F. A, B, E, F. Okey, awak bayangkanlah bentuk ni. Awak bayangkan bentuk tu, tengok daripada atas dia. So, apa yang kita nampak ialah bentuk yang ni dengan yang sebelah sini. Tu yang atas tu. Yang atas lah, tengok daripada atas. So, kita akan nampak kawasan bentuk sini dengan bentuk sini. Segi empat yang ni dengan segi empat yang ni. So, kita nak lukis dia. Dia jadi bentuk segi empat lah. Jadi bentuk segi empat. So, segi empat tu. Sini 6 cm. 6 cm. Sini 4 cm. Ni segi empat je kan. Sini 6 cm. So, of course lah. Of course kita akan nampak 6 cm. Sini kita nampak daripada atas tu. Sini akan jadi 4 cm. So, untuk yang ni.
Untuk yang ni garis kat tengah tu ada kat mana? Okey, untuk garis yang tengah tu dia mestilah berada dekat tengah-tengah kan? Mestilah dia berada dekat tengah-tengah. Ni, mestilah dia berada dekat tengah-tengah. So, dia akan jadi 3 lah. Maksudnya sini 3 cm, sini pun 3 cm. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, kemudian pergi kepada bentuk ni pula. Ni satah menegak lah kan? Okey, satah menegak. Yang ni satah menegak. Maka kalau satah menegak tu kita nak tengok daripada ni lah. Tengok daripada sisi yang ni. Kita akan nampak yang depan ni je. So, untuk yang ni kita akan nampak sudut dekat FABG. Kita akan nampak bentuk daripada FABG ni lah. Yang ni awak akan nampak yang ni kan. Tapi untuk saiz kita, untuk saiz kalau kita nak lukis lah kan, kita tak boleh ambil dia jadi bentuk panjang macam tu. Walaupun walaupun FG tu lagi panjang, FG tu panjang daripada yang ni kan. Kita tak boleh lukis macam ni salah. Okay, yang ni salah. Dia kena ambil daripada A ni, bentuk dia mesti ke belakang lah. Maksudnya kalau macam botol ni kan, macam botol ni, walaupun dia pergi ke belakang tu, maksudnya dia hanya ambil yang depan saja, segi empat je. Kalau melengkung pun tak dikira. Tak melengkung. Kalau kita nak lukis lah kan, panjang lengkung ni ialah 10 cm. Sedangkan kalau kita kira straight dia hanyalah 8 cm. Kalau melengkung jadi 10. Tapi kalau straight 8 cm. So kita ambil yang 8 cm. Sebab apa yang kita nampak itu hanyalah 2D. 2D. Bentuk 2D. So kita akan gariskan yang ni lah, daripada A pergi ke belakang, B pergi ke belakang, unjuran dia, G pergi ke belakang, F ni pergi ke belakang. So kalau kita nak label unjuran ortogon kita, ambil yang depan. Ambil yang depan dulu. F/E. F/E. So A/D. B/C. G/H. Okay. Alright, boleh. Sekejap, 935. Okey, tandakan yang betul pada unjuran ortogon yang dilihat dari anak panah. Contoh yang pertama ni kan. Yang ni.
Okey, kita nak tengok objek ni daripada arah anak panah. Arah anak panah kita yang ni kan, unjuran ortogon kita. Maksudnya unjuran ortogon tu satah tu akan berada di belakang lah. Satah kita akan berada di belakang dia. Satah kita dekat sinilah. Tu satah kita. So unjuran ortogon kita lihat daripada sebelah arah yang dia anak panah tu. So yang ni lah kan. Yang tu yang arah dia. So untuk yang tu kiranya kita lukis daripada setiap bucu, kita ambil setiap bucu tu. Okey, pergi. Gariskan. Okey, gariskan setiap bucu, gariskan setiap bucu. Okey, yang ni boleh guna garis putus lah. So terbentuklah unjuran ortogon kita bentuk segi 4. Bentuk segi 4. Okey, yang ni sebab saya buat sengit So sepatutnya awak dapat yang 2 ni lah. Jadi dapat bentuk macam ni lah maksudnya. Bucu ni pergi ke bucu ni, bucu ni pergi ke bucu ni. Okey, yang ni pergi ke bucu ni. Sini pergi ke sini. So nanti awak akan dapat bentuk segi 4. Okey, boleh faham? Kalau yang A ni macam mana A ni? Dari anak panah. So satah kita akan berada di dekat sinilah. So apa awak nampak? Apa awak nampak? Adakah bentuk segi 4 atau bentuk yang kedua atau bentuk yang ketiga? Okey, jap. Garis. Nombor 3. Nombor 3. Arah sisi tu tahu, bukan arah depan. Alexa, jawapan sama ke? Nombor 1. 1, okey. Haikal, Mukhlis? Nombor 2. Nombor 2. Mana satu ni? Sekejap. Kurang? Nombor 2. 1 ke, 2 ke, 3 ke? Okey, jawapannya ialah nombor 1 lah. Sebab dia tengok daripada sisi. Okey, sisi. Sekejap betul. Dia tengok daripada sisi. Kalau nombor 2 tu tak ada tu. Nombor 2 tu tak boleh. Tak boleh. Mana-mana pandangan atas pun tak boleh, depan pun tak boleh. Kalau yang nombor 3, dia akan buat anak panah dekat sini. Yang ni nombor 3. Dia akan buat anak panah dekat situ. So kalau anak panah dekat sini, maksudnya dia akan tengok daripada sinilah. So awak nampak dia adalah 1. Dia akan jadi bentuk yang kat sinilah. Bentuk yang kat sini. Dia akan tengok daripada sini. Pandangan arah sini. Ni bentuk segi 4. Okey. Okey, seterusnya B. Tengok dulu daripada pandangan arah sisi juga. Tapi sisi tu macam belakang lah kot. Ikutlah awak nak anggap dia belakang sana ke. Tapi daripada sisi lah. Sisi daripada pandangan satah menegak ataupun satah mencancang. Okey.
3. 3. Okey, ada jawapan lain? Akilah? Saya rasa nombor 2 kot. Nombor 2 kot. Um, Alif? Nombor 2. 2 juga. Siapa lagi tak ada? Tak mengenal Arifah? Okey. Bazil? 3. 3. Haikal? Lagi sekali? 3. 3. Daniel? Okey, jawapannya ialah 3 lah. Sebab daripada pandangan yang kanan tu. Daripada pandangan yang kanan. So, bentuk kita dapat ialah yang ni kan? Yang ni. So, yang depan kita ni macam saya kata botol tadi lah. Tengkuk dia dekat dalam kan? So, kalau kita tengok daripada sini, kalau kita tengok tu, kita nampak yang garis ni je. Segi 4 ni je kan? Yang ni tak ada kan? Tak nampak sebab benda tu dekat belakang. Tak nampak. So, kita buat garis putus lah. Maka jawapan kita akan jadi yang ketiga. Okey, C cuba tengok dulu. Dua. Okey, saya rasa semua akan jawab 2 lah kan? Okey, betul lah. Yang ni 2. Sebab dia pandangan atas. Okey, pandangan atas. Kalau ada satah mengufuk pun, dia akan turun, dia akan bawa semua pergi dapat bentuk segi 4. Dapat bentuk segi 4 lah, dapat macam ni. Lebih kurang macam ni lah. So, dia sebenarnya segi 4 lah. Segi 4 bentuk macam ni. Alright.
Okey, lukis unjuran ortogon bagi setiap objek berikut. Okey, setiap objek berikut. Ni pandangan dari atas. So, yang ni atas. So, apa kita nampak ialah bentuk segi empat lah. Segi empat ni kan garis atas kan kita akan nampak yang atas tu lah. So, garis atas tu, okey kalau kita tengok ni, bawah-bawah tu memang straight je kan. Semua tu straight je. Yang atas ni, permukaan setiap bucu tu straight je. Lepas tu yang tengah tu memang tak ada lengkuk-lengkuk ke apa, tak ada yang kosong. Padat je semua sampai dapat yang bawah kan. So, pandangan dari atas kita ialah bentuk macam ni lah. Ni atas. Okey, so pandangan dari depan, pandangan dari depan yang ni, apa yang kita nampak ialah bentuk segi empat yang ni kan. So sampai ke belakang dia bentuk dia segi empat tepat juga. Okey. So dari pandangan sisi kita akan nampak yang ni lah. Ni pandangan sisi kita sampai ke kiri tu kita akan nampak segi empat sama. Kalau yang ni segi empat sama maka dapat segi empat sama. Okey, so A. Okey, cuba awak buat soalan A. Okey, pandangan atas kan? First ni pandangan atas. So atas yang ni lah. Segi jangan lukis bujur. Lukis bulat. Sebab kita nampak tu bulat lah. Apa yang kita nampak macam yang ni kan. Macam bentuk tadi lah. Macam bentuk yang ni ke kan. Bentuk botol Shakili ni ke. Macam kalau awak tengok daripada sengit macam ni. Memanglah dia nampak bujur. Kan. Nampak bujur kalau tengok sengit macam ni. Sebab dia nak bagi nampak ni botol. Tapi tengok betul-betul dari pandangan atas. Dia adalah bulat. So lukis bulat lah. Lukis bulat. Tengok betul-betul dari pandangan atas, so dia adalah bulat. Jangan lukis bujur. Lepas tu pandangan sisi. Pandangan sisi, pandangan depan dulu. Depan dulu. Okey, pandangan depan ni. So sini depan lah. Yang ni depan. Depan selalunya dia buat depan kat sini. So depan tu apa yang awak nampak ialah permukaan yang melengkung. Betul kan? Dia apa yang awak nampak ialah permukaan yang melengkung. Tapi kita tak lukis melengkung lah. Macam mana kita nak lukis lengkung? Tak boleh. Jangan lukis bentuk yang macam ni. Jangan lukis macam ni. Itu kalau botol, kalau awak nampak sengit macam ni, kita tak nak sengit. Kita nak tengok betul-betul, macam ni. Betul-betul, betul-betul pandangan macam apa yang kita nampak daripada ni je lah. Yes, dapat. So dapat segi empat tepat. Okay, so saya dapat macam ni. So kalau saya tengok daripada pandangan sisi pun, saya akan dapat bentuk yang sama lah. Saya akan dapat bentuk yang sama. Okay, saiz tu kena sama lah. Lukis tu. Okay, cuba buat B pula. Okay, B cuba buat sendiri ya.
Okey, boleh hantar jawapan. Kalau dah siap buat C. Okey, yang dah siap dua-dua boleh rehat sekejap, 5 minit.
Okey, saya terangkan soalan B dulu. Saya terangkan soalan B dulu. Pandangan atas pandangan atas. Apa yang kita nampak dari pandangan atas, pandangan sini, ni atas. So, kalau kita nampak ni, kita akan nampak dia bentuk segi empat lah. Segi empat. Kalau saya nampak macam segi empat sama kan. Tapi memandangkan dia tak letak ukuran, so it's okay lah kalau awak buat segi empat tepat pun. Tapi better apa kita nampak tu, yang tu lah yang kita lukis. Kalau kita nampak dekat sini dia macam segi empat ni kan, segi empat sama. Segi empat sama. Okey. Kita nampak segi empat sama. Jadi segi empat sama ni betul dekat tengah tu ada bucu kan, ada bucu. So pandangan atas tu nampaklah bucu tersebut kan. Dan kita nampak garis ni kan, kita nampak garis tu, kita nampak garis tu. So kita lukis dia, dekat garis tengah tu kita lukiskan dia. Macam ni lah. Okay, guna pembaris, okay. Okay, next. Pandangan depan. Ni pandangan depan. Ni pandangan depan. So, daripada sini apa yang kita nampak dekat bentuk piramid ni? So, apa yang kita nampak ialah bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Segitiga tu kalau saya nampak dekat sini dia macam lebih kepada tinggi lah kan. Dia tidak sama. Tak sama kan. Dia tidak macam ni. Dia tidaklah sama macam ni lah. Macam ni kan. Sebab dia nampak macam tinggi lebih daripada lebar dia. So saya lukis macam ni lah. Lepas tu sisi. Sisi pun kalau tengok daripada sini dia sama dengan depan. Dia sama dengan depan. Okey, soalan C. Soalan C, pandangan atas. Okey, pandangan atas untuk C. Ni atas kan, ni pandangan atas. So, apa yang awak nampak ialah bentuk segi empat yang ni kan. Bentuk segi empat yang ni kan. Jadi, kita lukiskan bentuk segi empat tersebut dulu. Segi empat tepat. So, macam ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini, bawah dia tu tak sama panjang kan. Tak sama panjang dengan yang atas. So, maksudnya dia macam ada lubang, ada kosong lah. Dekat kawasan sini, ada kosong. Dia kalau kita nak turunkan ke bawah tu, nak pergi ke satah, dia ada kosong kat sini. Faham tak? Kalau macam daripada ni, kita nak pergi ke satah. Satah ni, kalau pandangan arah sini, maka satah kat bawah lah ni kan. Satah mengufuk. Satah mengufuk, satah dekat bawah ni. So, daripada pandangan yang kita nampak tu, pergi kepada bawah. So, maksudnya sini ni ada kosong. Ada kosong. Okey, so yang ni pun ada kosong sebab bawah ni tak sama panjang. Dan yang ni okey turun bawah, yang ni turun bawah. Turun bawah, turun bawah. Yang ni pun kalau turun bawah ni maksudnya ada kosong lah kan. Ada kosong. Okey, jap. So, daripada bentuk tadi, kita nampak segi empat tepat. So, tambah dengan yang tengah tu maksudnya dia ni, kita tak nampak garis ni lah. Kita tak nampak garis ni kan. Kita tak nampak sebab ni ada kekosongan dekat sini. Ada kosong dekat sini. Ni ada garis. So garis ni kalau dekat atas, kalau macam piramid tadi, garis ni kita nampak. Tapi kalau yang ni kita tak nampak, maka kita buat garis putus. Kita buat garis putus dekat mana? Agak-agak je lah Agak-agak je. Buat garis putus guna pembaris. Bagi samalah. So, nampak macam sama ni. Nampak macam sama kan? Bagi sama. Okay. Alright, tu pandangan atas. Pandangan depan pula. Pandangan depan.
Pandangan depan ni yang sini, pandangan depan. So, apa yang kita nampak ialah bentuk trapezium. Okey, pernah dengar tak perkataan trapezium? So, kita dapat bentuk macam ni. Jadi setiap bucu ni, kalau kita tarik ke satah tu, sini pandangan, so satah ke belakang, kalau kita tarik tu ada garis lah kan, tak ada yang kosong lah kan. Semua kosong. Kawasan-kawasan tengah ni pun memang tak ada kosong lah kan. Yang tepi ni pun memang tak ada dah. So maksudnya kita dapat bentuk segi trapezium tersebut tu lah. Dapat macam ni. Okey. So ni adalah pandangan depan. Ini adalah pandangan depan. Next, pandangan sisi. Pandangan sisi ialah apa yang awak nampak sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni ialah awak nampak dekat sini. Okey, walaupun dia ni bentuk dia sengit, tapi kita lukis dia dalam trik lah. Maksudnya kita lukis segi empat tepat. Dan kalau kita tengok dekat sini tak perlu ada garis putus. Sebab daripada bucu, ke sini pandangan, so satah kat belakang. So kalau kita bawa dia tu ada. Dia ada kan. Semua ni ada sampai satah. Semua ni ada sampai satah. Ni pun ada sampai satah. Walaupun sini ni kosong, tapi dia berada pada garis yang sama. Kalau kita nak lukis putus-putus tak boleh lah. Sebab depan ni kita nampak. Okey. Boleh? Okey, soalan ni lukis dengan menggunakan skala penuh. Unjuran ortogon bagi setiap objek yang berikut pada satah yang ditunjukkan dengan anak panah. Okey, ni anak panah. So dia nak unjuran ortogon untuk objek ni lah kan. So kalau bentuk ni, unjuran ortogon dia ni daripada bentuk yang ni, so dia jadi segitiga lah kan. Unjuran ortogon dia akan jadi segitiga. Atau pandangan hadapan dia ialah segitiga kan. Seterusnya, bandingkan pepejal itu dengan unjuran ortogonnya dari segi panjang, sisi dan saiz sudut. Dari segi panjang sisi dan saiz sudut. Okay, so kalau dekat sini, yang tidak berubahnya ialah tidak berubah panjang sisi. Tidak berubah panjang sisi tetaplah sama 4, 4. AD sama dengan AE. AD, AE, DE. Memang kan semua sama je lah. Kan? Semua sama. Saiz sudut pun dia akan tetap sama lah. Sini sama je sudut dia. Okey. Okey, soalan yang ni, A ni. Pandangan daripada sisi. Dia nak unjuran ortogon yang ni. Untuk satah menegak lah, satah mencangcang. So kalau anak panah dekat sini, maksudnya kita lukis yang kawasan sini lah kan. Okey, tapi apa yang kita nampak ialah bentuk segi empat tepat kan. Kita akan dapat bentuk yang macam ni.
segi 4 tepat. Okey, so garis kita ni sini sini E lah kan. Sini F. Sini D. Okey, D ni kat belakang dia untuk pergi ke atas dia ada A. So D/A. Dan untuk sini C/B. Yang dekat belakang tu kita tulis kat belakang. Depan yang tulis dulu C/B, D/A. So, okey, untuk garis yang ni D ke C berapa garis dia? Sama kan dua ni? Sama 2. So yang ni 2 cm. Okey, D ke E macam mana kita nak tahu D ke E? Okey, so untuk D ke E ni kita tak perlu nak cari guna teorem Pythagoras, tak perlu. Tak perlu kita nak guna 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 lepas tu punca kuasa guna teorem Pythagoras kan? Tak perlu. Tak perlu cari garis DE sebab apa yang kita nampak dari pandangan hadapan ialah kita akan nampak hanya 4 cm yang dekat belakang ni. Dia akan jadi 4 cm dekat sini. Sebab kalau satah tu kita bawa ke satah sini kan? Yang ni pun kita bawa ke satah. Jadi jarak sini sampai sini hanyalah 4 cm lah. Okay. So next, F. Untuk F sini ni 2 cm. Dan untuk sini pun dia akan jadi samalah. Sebab garis F ni dia pergi ke sini, pergi ke ni dia akan sama. Dia akan bentuk yang sama. Still lagi guna 4 cm jugalah. Dia akan guna garis ni kan. Dia akan guna garis ni. Garis ni. So, masih lagi 4 cm. So, soalan ni dia tanya apa yang tidak berubah, apa yang berubah. Maksudnya dia nak tahu kalau panjang DE tu asalnya bukan 4 cm. Asalnya lebih daripada 4 cm. So, kiranya dia tu berubahlah. DE tu dia berubah. Saiz DE tu dia jadi berubah. Lepas tu yang tidak berubah tu ialah D ke C, DC dan EF. DC dengan EF yang tu tidak berubah. Yang berubah ialah DE ataupun ED dengan CF. Macam tu. Okay, boleh faham ke? Okay, untuk soalan B, pandangan daripada sini, so apa yang kita nampak daripada sini ialah bentuk segitiga kan. Bentuk segitiga. Jadi okay, boleh. Okey, sini daripada sini P sini dia akan jadi P/S kan. Pandangan dekat sini so satah dia akan jadi ke belakang lah. Satah dia akan jadi di belakang. P ke S dia akan pergi ke belakang lah. P ke S, O, R sampai T. Okey. So untuk P/S. Untuk Q dia slash dengan R. T tak ada. Tu je lah kan. Okay, so next. Kita nak tahu tidak berubah. Tahu apa ni? Panjang sisi lah. Panjang sisi. Sini 2 cm. Depan ni 2 cm. PQ ni 2 cm. So sama dengan belakang kan. 2 cm. 2. Untuk P ke T.
Untuk P ke T macam mana kita nak tahu bentuk dia, panjang dia? So yang tu kita akan tengok kepada tinggi dia. Kita akan tengok kepada tinggi dia. Sini kita akan lukis sekejap. Maksudnya daripada sini 2 cm pergi ke sini ni 2 cm. So sini pun 2 terus. So yang ni dia akan lebih daripada 3 cm lah. Kalau yang ni yes, awak perlukan guna teorem Pythagoras lah, sebabnya apa tu, bentuk dia ni adalah daripada tinggi ke sini. Okay, so yang ni actually dia dah bagi dah 3 cm, maka tinggi tu ialah 3 cm. Tinggi dia ialah 3 cm. Tapi untuk saiz P ke T, okay, yang ni 3 cm, yang ni 3 cm. So untuk P ke T tu awak kena guna teorem Pythagoras. Kena guna teorem Pythagoras untuk tahu yang ni. So nanti awak kira lah. Untuk panjang sisi yang tidak berubah ialah PQ ataupun SR pun boleh. Kalau PQ, SR pun boleh. Lagi ada lagi. Okay, tak ada dah. Ni PQ, SR. Okay, betul dah. OR, PS. Kalau nak tulis semua lah kan. Tapi soalan ni tak ada pun. Soalan yang macam ni tak ada lah exam. So saya tak minta awak buat lah. Just kena faham lah. PS. OR. Okay. So berubah, yang berubahnya ialah apa ni? Ni 3. Yang berubah. Okay, yang berubah tu kalau ikut sini dia macam tak ada lah kan. Okay, bagi saya rasa dia macam tak ada. Tiada. Yang tidak berubah tu tiada. Sebab yang ni tetap pergi kepada 3 cm. Yang ni kena guna teorem Pythagoras. Okay. Tapi soalan dia tak akan tanya macam ni. Sebab yang ni untuk awak tahu nak lukis nanti. Yang ni untuk awak tahu macam mana nak lukis nanti. Sebab nanti nak lukis tu kena ikut ukuran betul-betul sama dengan yang dia bagi. Kalau dia bagi 4 cm macam ni lah kan. Nak lukis unjuran ortogon dia kena ikut skala cm dia. Okey, banyak tak? 1, 2. Oh, pendek je. 2 page ni. So, saya bagi dalam grup. Saya bagi dalam grup WhatsApp lah. Awak boleh buat terus. So, kalau dah siap, boleh hantar terus. Sekejap. Okey, buat page 1 dan 2 sahaja. Kalau awak nak nak lukis, rasa macam tak boleh lukis lah. Awak just buatlah 1, 2, 3, 4 tu. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4. So, A, B,
A, B, C, D. So, 1 tu awak gariskan lah. 1 pergi ke yang mana, padan kan. So, tulis nombor yang ni tak apa dah. Kalau nak lukis satu-satu tak perlu. Yang ni pun sama. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu A, B, C. Okey. Okey, boleh faham? You can buat sekarang.